Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bab seterusnya adalah bab penggunaan gelaran qadi dan qadi qudah. Hakim segala hakim. Maksudnya boleh tak dalam Islam? Kita pakai pada satu nama orang, kita menggelarkan satu orang tu dia adalah hakim pada semua hakim-hakim. Ini bab ni, sebab inilah diletakkan pada bab ni oleh penulis kitab ni, Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan dalilnya, apa asas kita nak bincangkan ni adalah kerana dua dalil. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, daripada Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW telah bersabda, inna akhna'a ismin indallah, gelaran nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menggunakan gelaran Malikul Amlak, raja sekalian para raja. La malika illallah, sungguhnya tiada raja yang hak selain daripada Allah. Sufyan mengumpulkan contoh yang berkata seperti gelaran Syahansyah. Syah tu kan raja. Jadi Syahansyah maksudnya raja sekalian raja. Disebut pula dalam riwayat lain, aghyadu rajulin 'ala Allah, orang yang paling lelaki yang paling dimurkai Allah yaumil qiyamah, wa akhbathah, iaitu orang yang paling keji, paling jahat hari kiamat adalah yang tadilah Malikul Amlak, yang mendirikan gelaran ni raja sekalian raja. Kata akhna bukan nama orang tu. Kan kita sebut hadis tadi, sesungguhnya gelaran nama yang paling hina. Khana maksudnya hina. Akhna yang paling hina sekali. Jadi akhna tu, kata akhna, maksudnya kata akhna yang paling hina dalam hadis ni, itu yang paling rendah. Bukan kata akhna ni. Akhna tu kan nama ulama' orang baca ni kata akhna. Mana ulama' mana akhna ni, bukan. Dan silap baca kitab Akhna tadi itulah, kalau kita baca Arab tadi, hadis yang pertama tu, inna akhna an-nas. Akhna Jemaah Melayu adalah gelaran yang paling hina, yang paling rendah di sisi Allah, adalah orang yang tak nama raja sekalian raja. Kandungan bab ini dilarang menggunakan gelaran raja para raja. Dilarang juga menggunakan gelaran lain yang semisalnya, seperti contoh yang dimukakan oleh Sufyan, Syahansyah. Hal ini dilarang kerana mengandungi unsur penyamaan atau penyejajaran, untuk mensamakan Allah dengan makhluk, sekalipun hatinya tidak bermaksud sedemikian. Kalau kita baca kitab Tauhid ni, dia mula-mula tu dimulakan dengan syirik akbar, syirik besar, sembelih, sembah, doa. Lepas tu dia masuk pula pertengahan tu syirik lafaz dan amali, perbuatan, syirik amalan. Yang awal tu ialah syirik ibadah, yang kedua syirik amalan yang khas berkenaan dengan pemerintahan dan apa-apa semua ni. Bab yang akhir-akhir ni, kalau kita semenjak daripada 3 bab yang akhir ni, ialah bab berkenaan dengan lafaz tu, ialah lafaz yang boleh bawa kepada syirik walaupun tak ada niat. Kan sebelum kita baca, kita kata apa? InsyaAllah, wa syi'ta, dengan kehendak kamu dan kehendak Allah, dengan izin kamu dan izin Allah. Engkau lah yang paling, engkau lah yang telah memberikan nikmat rezeki kat aku. Ini istilah yang mungkin pada niat dia tak masuk kan. Tapi ini syirik pada lafaz. Maksudnya lafaz-lafaz yang salah, yang boleh memberi kesan kepada tauhid. Ini termasuklah, dia lah raja sekalian raja, dia lah hakim sekalian hakim. Tak ada dalam dunia ni lagi paling hebat hakim. Dia contohnya, ya. Dari penjelasan bab at-tasammi biqadil qudah wa nahwi, bab menggunakan gelaran hakim agung dan sejenisnya. Penulis rahimahullah menyebutkan pembahasan ini untuk memberi isyarat adanya larangan menggunakan gelaran qadi qudah berdasarkan kias analogi, kias. Sebab dalam hadis ni
Apa dia? Raja sekalian raja kan, bukan hakim sekalian hakim. Tapi dari segi kiasnya kenalah, sebab bukankah hakim itu juga menurunkan hukum, sebenarnya raja juga meletakkan hukum? Itulah atas apa yang disebutkan dalam hadis pada bab ini. Kerana gelaran itu menyerupai sebutan Malikul Amlak, raja sekalian raja, maka gelaran ini pun dilarang. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari tadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhna'a ismin 'indallah rajulun tasamma Malikal Amlak la malika illallah. Hadis tadilah, sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah orang yang memberi gelaran raja sekalian raja. Tiada raja yang berhak disembah. Kita baca nota kaki bawah nombor 1. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Al-Azizi berkata dalam Syarhul Kabir, dalam hadis ini ada hadis selain daripada itu. Dalam Qurratul Ayun, Qurratul Ayun Al-Muwahhidin, iaitu sama juga kitab Tauhid, juga syarah dia, disebutkan lafaz ini hanya dibenarkan kepada Allah kerana dialah raja para raja. Dia adalah raja yang sesungguhnya, baginya kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa dan segala sesuatu. Dia mengatur para raja yang lain dan yang lainnya dengan kehendak dan kemahuannya. Sebagaimana yang dikatakan, katakanlah wahai Tuhan mempunyai kerajaan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dan wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau beri kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u, kau cabut mulka mimman tasha', kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, pada tangan kamulah segala kebajikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Maka tidak patut jika seseorang makhluk diagungkan dengan sesuatu yang digunakan makhluk untuk mengagungkan Allah. Maksudnya kita mengagungkan Allah dengan kita kata mulk, kerajaan. Kerajaan itu tak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, malikin nas, maliki yaumiddin. Maksudnya Allah Ta'ala lah pemilik sekalian alam ni, raja sekalian alam. Lepas tu kalau kita tengok terjemahan dulu, malikin nas, raja sekalian manusia. Kalau Allah Ta'ala tu raja sekalian manusia, maka kalau kita kata dia tu raja sekalian manusia, kamu telah samakan lafaz, walaupun niat kamu tak sama. Walaupun kita tahu niat dia bukan nak kata dia tu sama dengan Tuhan, tapi lafaz tadi, lafaz yang tak kena. Ini perhatikan tuan-tuan, dalam Islam bab lafaz ni sangat dijaga. Apatah lagi batal lagi ni yang qasidah-qasidah yang ada sekarang ni. Hari Sabtu lepas, buka puasa, saya balik kampung kan, lepas buka puasa tu, rumah bab betul saya tak ada Astro. Buka lah juga, ada Astro, terbuka lah TV, itulah TV yang tu lah, TV Al-Punah tu. Dan buatlah qasidah. Dan qasidah kata apa? Ya Rasulullah, lebih kurang aludhu bika ya Rasulullah, aku minta perlindungan kamu ya Rasulullah daripada azab pada hari kiamat ya Rasulullah. Sebelum ni kita tak ada tengok dalam TV ni, saya tak ada tengok live dengan lafaz demikian dalam TV. Sebelum ni tengok tension, tapi tak nampak lagi lafaz. Tapi kali ni nampak live terjemahan. Yang nak tunjuk canggihnya lagi tu, nak tunjukkan betapa ada unsur-unsur yang kita rasa ada something fishy. Yang putih kata, kenapa terjemahan bawah tu tak sama macam lafaz kat atas? Terjemahan macam ni, Rasulullah, aku minta pertolongan kamu Rasulullah, macam tu je. Aku berharapkan pertolongan kamu, yang tu bawah tak accurate. Lepas tu dia pula sama pula lepas tu, anta matlabi,
Engkaulah tempat permintaanku. Dia adalah anta matlabi. Matlab tu macam tempat meminta. Nah, macam ni lah semua tengah syok lah. Sama dengan ustaz seorang tu, dia bersebelah. Ustaz seorang tu, minta maaf lah, belum lawas sebab untuk ini masalah akidah. Kalau anta matlabi, kalau kata tak ustaz, maksud kita bukanlah Nabi tu tempat kita minta ni. Tapi bukankah kita mengharapkan kat Nabi SAW? Nampak tak? Dan kata kita bukan masukkan dia tu Allah, tak. Tapi kita kata tetap juga lafaz tu salah. Mana Allahu Samad? Apa maksud Allahu Samad? Kita belajar tafsir Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Apa maksud As-Samad? Tempat berharap sekalian makhluk. Kaulah tempat, ya Allah, sekalian maksud aku, kehendak aku, semua aku minta dekat kamu. Apa itu tadi matlabi tadi, apa dia? Anta matlabi. Saya baca bahasa Arab semua tahu. Bila kita kata, boleh kata ustaz man, boleh kita tak masukkan syirik. Maksudnya adalah Rasulullah tempat kita berharap apa semua. Kalau kamu tak masukkan dia, Rasulullah SAW, ialah tempat kita minta perlindungan daripada azab api neraka. Kalau kamu itikad macam tu memang kufur lah. Tetap juga kalau kamu tak itikad macam yang mula-mula tadi, tetap kamu telah tersalah dalam masalah lafaz. Sebab lafaz yang khas untuk Allah tak boleh pakai untuk makhluk, walaupun kita maksudkan yang lain. Dah berapa banyak bab dah sebelum ni, 4-5 bab dah bincang masalah ni, betapa lafaz yang silap pun ditegah dalam Islam. Sebab lafaz ini lafaz-lafaz yang boleh membawa kepada penyamaan antara Allah dan makhluk satu. Yang kedua, kalaulah orang jahil yang mendengarnya, orang jahil yang percaya pada kalimah tersebut tanpa ada penjelasan masa kita bertauhid macam ni, orang akan faham betul lah Rasulullah tu tempat meminta pertolongan dalam masalah yang khas untuk Allah Ta'ala, seperti menyelamatkan daripada azab di neraka. Tak pernah Allah Ta'ala kata ista'iz billah dalam Quran banyak kali. Idza qara'tumul Quran fasta'iz billah. Poin itu sebenarnya tentang mula-mula tu pasal isfaq lana tu lah. Lepas tu saya mula isfaq lana mana berasal. Dia punca dia pasal dia kata salah kita minta pada syafaat Rasulullah. Itu dia buat beranak tu. Bukan anak tu lah. Sebab tu bab ni mula-mula bab syirik besar, bab berkenaan dengan syafaat. Buka buku ni, awal-awal ni, bab awal tu lah bab berkenaan dengan syafaat, mengharapkan syafaat. Bab Musad 383 Sebab ada kitab 383. Tak apa, insyaAllah habis kitab ni kita ulang balik baca kitab sampai tak ada syirik dalam muka Malaysia ni. Kita baca syarah lain pula. Buat syafaat. Banyak orang jadi syirik sebab apa? Syafaat ni. Sebab apa mereka jadi syirik dengan syafaat? Sebab mereka beriktikad bahawa Nabi pemilik syafaat. Itu yang syirik. Lakas syafa'ah, milik kamu lah ya Rasulullah syafaat. Dalam qasidah ada tu, milik kamu lah ya Rasulullah sekalian syafaat. Sedangkan syafaat milik siapa? Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran, walillahi syafa'atu jami'ah, milik Allah lah segala syafaat. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih wa la yashfa'una illa liman irtada. Bila i'tiqad bahawa ada hamba yang memegang syafaat yang khas, maka itu dah jadi syirik kepada Allah SWT yang berlaku zaman sekarang. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ini syirik. Nampak tak? Itu poin saya nak bawa tadi. Yang ujung-ujung ni memang tak jarang kita jumpa orang nak sebut dia lah raja sekalian raja, macam bab tak relevan je. Tapi ada juga orang yang tak asuk sangat pada pemimpin dia, kan? Imam
Itu lain. Imam memang Allah Ta'ala bukan imam. Dia Imamul A'immah. Jadi Ibn Khuzaimah kan, Ibn Khuzaimah digelar sebagai imam sekalian para imam. Sebab Allah Ta'ala bukan imam. Raja, Allah Ta'ala raja, Malikin Nas. Dia ialah raja tukang masak. Itulah ya. Sekalian tukang masak. Betul boleh. Sebab Maharaja Lawak. Ya, sebab Allah Ta'ala bukan tabak, Allah Ta'ala bukan tukang masak, Allah Ta'ala bukan pelawak. Raja, hakim, maksudnya buat hukuman yang secara umum. Okey, lafaz yang sesuai hanya sesuai bagi Allah Ta'ala, kerana dialah raja para raja. Tidak ada raja yang paling lebih agung dan lebih besar daripadanya. Dia tetap pemilik kerajaan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Setiap kerajaan adalah pemberian Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Dan kerajaan itu adalah pinjaman yang harus segera dikembalikan kepada yang meminjamnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut juga raja dalam dunia. Allah Ta'ala panggil Malik. Malik kita tak salah panggil Malik. Ila azimir Rum. Boleh kita panggil raja, tapi raja dia adalah raja yang terhad. Ya. Ada tak raja manusia? Ada juga. Raja sekarang raja, tapi raja yang terhad. Kat mana terhad dia? Pertama, kuasa dia terhad. Kuasa terhad kepada sokongan makhluk dia. Tanpa sokongan makhluknya, dia pun boleh kena buang. Sebab tu ada masalah syafaat satu lagi ni. Ini satu lagi problem masalah syafaat. Kita sangkakan, ya, ahli bid'ah sangkakan bahawa Allah Ta'ala ni bila berdoa ke Allah, diperlukan orang tengah untuk menyampaikan hajat ni kepada Allah SWT. Macam raja kat dunia ini berhajat kepada orang tengah. Jadi syirik lah. Dan raja di dunia dia berharapkan kepada orang tengah dia tadi. Tanpa orang tengah, raja bukan tahu semua benda, boleh, betul tak? Adakah Datuk Najib Razak jumpa setiap orang, tanya setiap hak orang, apa masalah kamu, masalah kamu, masalah kamu, masalah? Mana ada? Melalui itu dia ada adun, dia ada, betul tak? Ada kawasan, ada menteri, ada menteri besar, dia bawa, dia masuk dalam mesyuarat. Mana dia berhajat kepada orang tengah lah ni. Nak menyampaikan hajat kita, kita nak jumpa, bukan ketuk je. Assalamualaikum PM, jalan raya ni lah, pecah ni berlubang. Kita telefon di BKL, kau telefon di BKL lah, suruh telefon aku. Tapi di BKL bawa pemerintahan siapa? PM juga. Betul tak? Tapi kita minta dekat di BKL, betul tak? Dalam Islam, dalam doa tak boleh buat macam tu dengan Allah Ta'ala. Mana boleh kata, oh dalam bahasa malaikat rahmat tak turun hujan, kita jumpa minta malaikat rahmat lah. Wahai Israfil, Mikail ke Israfil? Mikail. Wahai Mikail, Israfil tidak sangka kala. Mikail, silap panggil lah, silap alamat. Wahai Mikail, turunkan hujan. Boleh tak? Dia kata, tak boleh pula. Dia urusan dia turunkan hujan ialah Mikail. Betul, macam kita jumpa di BKL tadi lah. Dalam berlubang, tak minta jumpa kat Datuk Najib, kita minta dekat di BKL. Lepas kita kata, itu dia telah menyamakan Allah, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kenapa kau masuk neraka ni? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kami telah samakan kamu, wahai sembahan-sembahanku, kami dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kau masuk neraka. Okay. Dan sebenarnya dia tidak memiliki hakikat apa-apa. Dia mencabut kerajaan, raja dari kerajaan dia. Kerana dia mencabut kerajaan darinya, maka sebutan itu tidak memiliki hakikat apa-apa, tidak lebih dari sekadar nama gelar yang hilang maknanya. Adapun Tuhan semesta alam, maka kerajaannya adalah abadi dan sempurna serta tidak ada habisnya.
Neraca keadilannya ada di tangannya. Dialah yang merendahkan dan meninggikannya. Dia menyimpan amanah-amanah hamba-Nya dengan ilmunya dan apa yang ditulis oleh para malaikat pencatat atas mereka. Maka setiap orang yang beramal akan dibalas dengan amalannya. Jika amal itu baik, maka baik pula balasannya. Jika amal itu buruk, buruk pula balasannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya Tuhanku, ya Tuhan, bagimu segala puji, Rabbana walakal hamd. Apa doa dia? Tengok Arab ni tak nampak. Lakal hamdu kulli, walakal hamdu kulli, syukru kulli, kan? Allahumma lakal hamdu kullahu, walakal mulku kullahu, wa biyadikal khair, wa ilayka yarji'ul amru kullahu, as'aluka minal khairi kullah, wa a'udzubika min syarri kullah. Min syarri kulli, minal khairi kulli. Okey? Maksudnya, bagimu segala puji, bagimu segala kerajaan, bagimu segala, itu poinnya, mahalus syahid, bagimu segala kerajaan. Itu poinnya. Qala Sufyan, berkata Sufyan, mithlu syahan syah, Sufyan bin Uyainah. Sebut Sufyan bin Uyainah. Sebab kalau biasanya Al-Thawri dia akan sebut Al-Thawri. Kalau Al-Thawri Syahan Syah. Kita baca bawah tu nota kaki tu. Al-Hafiz Ibn Kathir dalam Bidayah wan Nihayah. Ini kitab sejarah yang bagus, Pada kejadian tahun 429 Hijrah, mengatakan bahawa pada bulan Ramadan gelar-gelar seperti Jalalud Daulah As-Saljuqi, Syahansyah yang agung, dan raja para raja dengan perintah dari Khalifah Al-Qaim Lillah, gelar-gelar itu dikhutbahkan di atas mimbar-mimbar. Maksud gelar-gelaran tu nak tunjukkan hebat tu, kerajaan tu. Orang awam mengingkari hal itu dan mereka menuduh para khatib mendapat upah. Maka terjadilah fitnah besar kerana gelaran tersebut. Maka kemudian meminta fatwa kepada para hakim dan ahli fiqah tentang masalah itu. Maka berfatwalah Abu Abdullah Asy-Syamiri Asy-Syafi'i bahawa nama-nama ini tergantung pada tujuan dan niatnya. Ini ulama Syafi'i dia detailkan sikit. Boleh tak panggil raja sekalian raja? Dia fatwakan macam ni. Dia kata tergantung pada niatnya. Okey. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut juga. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu kan, Allah Ta'ala telah mengangkat Taluta malikan, raja. Dalam bilangan surah Al-Kahfi juga kan, pada ada malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja nak pergi ambil kapal, nak rampas kapal tu. Allah Ta'ala panggil raja kan. Maka boleh dah pakai gelaran raja. Jika di atas bumi ada banyak raja, maka bolehlah kalau sebahagiannya lebih tinggi dan lebih besar dari bahagian lain. Maksudnya katakanlah negeri itu ada banyak raja. Malaysia ada 14 raja, 13 raja. Jadi kita ada satu raja kepada sekilan raja-raja tadi. Agung kita panggil. Itu raja sekilan raja boleh. Lepas tu kata Syekh ni, Syamiri ni kata apa? Saimiri ni kata boleh, gantung kepada niat. Okey, kita baca dua penjelasan lain. Dia punya hujah balas dia. Al-Qadi Abu Taib At-Tabari menulis bahawa penyebutan raja para raja adalah boleh. Artinya raja para raja di bumi. Jika diperbolehkan mengatakan pencukup, orang-orang yang mencukupi, dan qadi qudah, hakim para hakim, maka boleh hukumnya mengatakan raja para raja. Jika lafaz itu menunjuk bahawa yang dimaksudkan adalah raja per raja di bumi, maka hilanglah penyerupaan. Di antara contoh perkataan mereka, ya Allah, salihkanlah raja, ya Allah, perbaikkanlah raja. Lalu perkataan itu menyebar kepada para makhluk. At-Tamimi Al-Hambali menulis hal yang serupa dengan itu. Maksudnya ada satu ulama Syafi'i berkata macam tu, At-Tabari, Al-Taib At-Tabari pun kata macam tu. Itu juga dengan At-Tamimi Al-Hambali pun kata macam tu. Maksudnya ramai yang kata macam tu boleh. Hurai lagi. Adapun Al-Mawardi penulis Al-Hawi Al-Kabir. Al-Mawardi mazhab Syafi'i. Al-Mawardi juga mazhab Syafi'i. Al-Hawi Al-Kabir ma'ruf, Ustaz Syafi'i yang besar, telah meriwayatkan daripadanya bahawa ia juga memperbolehkan hal itu. Yang masyhur darinya tentang hal itu iaitu yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dan Syekh Al-Mansur bin Salah dalam kitab Al-Adabul Mufti, bahawa dia melarang itu dan terus melarangnya. Ibnul Jauzi pula larang. Padahal dia hidup bersahabat dengan Raja Jalalud Daulah
Dia banyak keluar masuk menemuinya dan mengarahkannya. Maksud memberi petunjuk kepada dia lah, bagi pengajaran. Setelah itu dia tidak mahu mendatangi majlisnya, sehingga Jalaluddaulah memanggilnya pada pada hari raya. Ketika dia menemuinya, dia merasa gemetar dan takut kalau dia terkena sesuatu yang tak diinginkan. Ketika dia menghadapinya, Jalaluddaulah berkata kepadanya, aku telah mengetahui bahawa kamu tidak sepakat dengan orang-orang yang memperbolehkan hal itu, padahal kamu bersahabat dan menasihati aku. Kerana aku tahu agamamu dan agama pengikut-pengikutmu adalah hak, dan bahawa kebenaran dah yang mempengaruhimu. Jika kamu mencintai seorang, tentu kamu mencintaiku, dan itu membuatku bertambah cinta dan menghormati kedudukan istriku. Maksudnya bahawa apa? Ibn Jauzi tak kasih benda tersebut. Sebab ada khilaf kat sini. Ibn Katsir berkata, yang membuat Al-Qadi Mawardi melarang hal itu adalah kerana dia mengikuti sunnah di mana banyak diriwayatkan dari hadis sahih daripada berbagai jalur. Imam Ahmad berkata, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami daripada Abu Az-Zanad dari Al-A'raj daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh gelaran nama yang paling hina di hadapan Allah orang mengatakan raja kepada para raja. Az-Zuhri berkata, aku telah bertanya kepada Amr Asy-Syaibani tentang akhna'in nas. Dia menjawab, paling hina. Bukhari telah meriwayatkan daripada Ali bin Al-Madini daripada Ibnu Uyainah. Muslim meriwayatkan daripada Jalul Hammam dari Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Beliau bersabda, disebutkan dalam riwayat lain, orang yang paling dimurkai, yang paling jahat menurut Allah pada hari kiamat adalah orang yang menggunakan gelaran raja per raja dan raja yang hak selain Allah Azza wa Jal. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far kepadaku, Auf berkata kepada kami dari Julas daripada Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, seperti ada kitab yang pening lah dengar cerita lajunya ni. Kita akan baca kitab ni, boleh tolong share kitab. Sangat besar kemukaan Allah bagi atas orang yang dibunuh Nabi, dan sangat besar kemukaan Allah orang yang menggunakan gelaran raja, para raja yang hak, para raja yang hak kecuali Allah Azza wa Jal. Al-Aziz berkata dalam Syarhul Kabir, maksudnya ia menamai dirinya atau yang lainnya memberinya nama, lalu ia redha dengan nama itu dan mengakuinya. Yang serupa dengan adalah Raja Syahan. Dikatakan jika ada yang melarang memberi gelaran apa yang telah disebutkan, maka penggunaan nama zat memiliki sifat Allah seperti Allah Al-Jabbar Rahman Allah lebih dilarang. Maksudnya kalau nama yang gelaran yang share dengan Allah Ta'ala pun tak boleh, apatah lagi nama yang khas untuk Allah Ta'ala lagi tak boleh. Al-Jabbar, Al-Jabbar tak boleh bagi nama orang Al-Jabbar. Abdul Jabbar boleh, Al-Jabbar tak boleh. Ar-Rahman tak boleh, kena bagi Abdur Rahman, tak boleh. Macam juga Al-Mutakabbir, tak boleh kita nama anak dia nama orang tu Mutakabbir, tak boleh. Al-Qurtubi berkata, inti daripada pembicaraan ini adalah bahawa gelar dengan nama-nama ini ujung-ujungnya adalah kesombongan dan tidak terhingga dan tidak patut bagi setiap makhluk. Nampak hujung-hujung ni kesan dia juga. Walaupun mungkin niat dia dunia saja, akhirnya juga kesan dia akan bawa kepada kesombongan. Termasuk juga bahawa terkadang menggunakan apa yang khusus untuk Tuhan yang hak telah ditetapkan dalam fitrah bahawa tidak ada raja bagi seluruh makhluk kecuali Allah, di mana nama-nama ini pada hakikatnya adalah layak, tidak layak kecuali hanya untuknya. Maka orang yang menggunakannya diganjar dengan kehinaan dan kerendahan yang belum ditimpakan pada makhluk lain. At-Tibi berkata, sabda Nabi, tidak ada raja yang hak kecuali Allah, adalah ungkapan baru untuk menerangkan sebab haramnya gelar yang bererti menafikan jenis pemilikan secara keseluruhan. Maksudnya tak boleh kita ada gelar orang, satu orang, maksudnya dia ada pemilikan sepenuhnya secara keseluruhan, tak boleh. Kerana pemilik yang hakiki hanyalah Allah. Dia yang pemilikan, dia dan kepemilikan selainnya adalah kembali kepada pemilik raja-raja, itu Allah lah. Barang siapa bergelar dengan itu, maka dia telah membantah Allah dan tidak mengakui baju kebesarannya, baju takabur Allah, kibriya, ya, serta tidak rela untuk menjadi hambanya, kerana sifat kepemilikan mutlak hanya khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Perkara seterusnya pula termasuk mengherankan, tidak diduga-duga. Macam mana boleh jadi benda ni? Yang ini apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Buzaizah daripada sebagian gurunya, bahawa Abul Atiyah, seorang penyair yang terkenal, punya dua orang anak perempuan, di mana salah satunya diberi nama Allah dan satunya diberi nama Ar-Rahman. Gila betul orang. Ini termasuk keburukan yang paling besar, kesalahan dan penyambungan yang paling nyata, namun dikatakan bahawa dia telah bertaubat. Sebagai ulama generasi akhir mengkiaskan para hakim dengan raja per raja. Az-Zamakhsyari ini Mu'tazilah, sangat mengingkarinya. Ia berkata dalam tafsirnya, firman Allah, dan engkau adalah hakim para hakim,
dengan alangkah banyaknya orang yang tenggelam dalam kebodohan dan kesesatan, iaitu orang yang mengikuti pemerintah pada zaman kami yang beri gelaran qadi al-qudah, yang artinya hakim para hakim. Maka renungkanlah dan ambillah pengajaran dari hal ini. Ibnul Munir membantahnya bahawa riwayat orang yang paling adil dan paling mengerti tentang hukum adalah Ali boleh diambil, dan untuk orang yang paling adil dan paling mengerti pada zamannya adalah Qadi Qudah. Seorang alim dari Iraq membantahnya, menyalahkannya serta menolong Az-Zamakhsyari. Ada anekdot bahawa Al-Iz bin Jama'ah mimpi bertemu ayahnya. Kisahlah, ini bukan dalil, kisah. Lalu ia bertanya tentang keadaan, maka ayah menjawab, tidak ada lebih membuatku kepayahan kecuali nama ini. Lalu Al-Iz melarang orang-orang yang siqah agar tidak menulisnya dalam daftar Qadi Qudah, akan tetapi Qadi kaum muslimin. So, Al-Iz bin Jama'ah ni dulu Qadi yang besar masa dia hidup. Okey, ayah dia tu. Bila ayah dia Qadi yang besar, orang panggil Qadi Qudah, Qadi Qudah, Qadi Qudah. Hakim sekalian para hakim. Lalu Iz bin Jama'ah mimpi bapak dia, kata, aku rasa susah dekat akhirat ni, kat alam barzakh ni, kerana nama yang telah diberi gelaran tadi. So kata ini bukan dalil, ini kisah saja. Kisah saja. Maksudnya akhirnya disuruh tukar, jangan pakai lagi dah Qadi Qudah, pakai Qadil Muslimin, Qadi umum. Lepas tu bagi Qadi Am, Raisul Qudah, Ketua Qadi, Muftil Am. Ibnu Qayyim berkata, haram hukumnya memberi nama tuan manusia, tuan semuanya, tuan anak Adam, kerana ini tidak untuk siapa-siapa kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidun Nas, kan? Sayyidu waladi Adam. Nabi kan Sayyidu waladi Adam. Abu Tahir berkata, mudah-mudahan Allah mengampuni keduanya. Bisa jadi dikiaskan kepada gelar-gelar tersebut pada apa yang telah dikenal manusia di negara-negara seperti pemilik kewibawaan, pemilik keagungan dan lainnya. So gelar-gelar ni bermuncul dan menyebar di kalangan manusia dari zaman masuknya orang-orang asing. Nampak tak? Bila Islam tersebar kat Parsi, dekat India, dekat negara-negara, gelaran-gelaran yang melampau ni lah baru masuk ke dalam Islam. Sebelum tak terkenal pun. Itu khalifah je panggil, Amirul Mukminin je. Tapi bila tersebar ke negara kafir, raja-raja, orang kafir ni biasa panggil raja dia, raja sekalian raja, hebat lah apa semua, melampau-lampau, azim apa semua. Akhirnya dah termasuk dalam Islam. Itu cerita dia. Dan mereka berhasil mendirikan pemerintahan negeri Islam, sedangkan mereka tidak mempunyai keadilan agama, istiqamah, ilmu dan keutamaan untuk berhias diri di sisi Allah dan manusia. Bahkan barangkali sebenarnya mereka berlawanan dengan gelaran itu. Mereka khawatir bahawa mereka jatuh di depan masyarakat. Dia tak gelar tinggi-tinggi sebab nak orang hebat-hebat, kan, sedangkan dia tak hebat pun. Lepas tu manusia ni tak perlu gelaran untuk menghebatkan dia. Allah Ta'ala akan hebatkan dia tanpa dia ada gelaran. Tak perlu panggil Al-Syekh, Al-Kabir, Al-Mufti, Al-Doktor, Al-Profesor, tak payah. Dia tak ada benda tu semua, dia boleh diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka membuat nama-nama dan gelar itu untuk mengelabui hati orang yang dengan keagungan dan kekuasaan kebesaran. Para ulama salafus salih radhiyallahu anhum rahimahullahu taala, sebagian mereka memanggil sebagian lain dengan menggunakan nama-namanya dan pekerjaannya, sedangkan hati mereka penuh dengan rasa cinta. Nampak tak? Panggil imam, panggil syekh. Kemudian dan keagungan para ulama dan pemimpin-pemimpin mereka kerana mereka mempunyai ilmu, keutamaan, keadilan, kebaktian dan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kami mohon kepada Allah supaya dia memberikan kebaikan ini kepada manusia, kerana ia adalah lebih manfaat dan lebih baik. Jadi kesimpulannya, boleh ke tak boleh ni? Baca panjang-panjang ni, boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Lebih beradab kepada Allah, lebih mengikuti lafaz hadis, zahir hadis tadi. Ya. Kalau kata ada juga pendapat, ada juga pendapat. Biasa manusia ni bila kita bawa satu hadis, dia akan kata ada pendapat. Kata pendapat tersebut adalah pendapat Allah dan Rasulnya lebih layak untuk diikuti. Dan banyak ulama lain yang menyokong bahawa tak boleh kita panggil dengan gelaran tersebut. Nak habiskan sikit lagi ni. Ustaz Hashimi berapa? 11.30. Habis sikit lagi lah. Dalam riwayat aghyadu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamah wa akhbathah. Dalam riwayat, orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Aghyad, yang paling dimurkai. Aghyad, yang paling dimurkai. Ghaidh, ini termasuk sifat yang harus ditetapkan padanya. Maksudnya Allah Ta'ala boleh bersifat marah. Ahli sunnah kata Allah Ta'ala boleh
marah. Ini i'tiqad kita di sunnah, itu mengisbatkan sifat-sifat yang Allah Ta'ala beritahu. Boleh tak Allah Ta'ala marah? Boleh. Ada pun golongan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah semua tolak, kata Allah Ta'ala tak marah. Marah ni maksudnya adalah tidak redha. Marah ni maksudnya tidak redha. Ini bagi golongan sesat tu. Tak, kita kata marah is marah. Marah-marah. Cuma marahnya Allah dengan marahnya kita tak samalah. Marah kita mata jadi terbuka, terbentang. Ini jadi tegang, darah naik, dada bergerak-gerak kan. Tension betul lah. Baling handphone contohnya, itu marahnya kita. Betul tak? Sesak nafas apa semua berlaku, itu marahnya kita manusia. Ada pun marahnya Allah, jangan samakan dengan kiasan kita. Puak-puak ni yang menolak sifat marah bagi Allah ni, dia tolak sebab pada awal-awal lagi dia telah menyamakan marahnya Allah macam marahnya manusia. Lalu dia kata bukan, maksudnya tak redha. Tak redha dengan marah dua benda beza. Tak redha dengan marah dua benda yang berbeza. Ada tak? Tak redha maksudnya tak rasa gembira dengan benda tersebut. Sebab redha ni makam ni lebih tinggi daripada makam sabar. Kita bincang banyak kali kan. Redha ni maksudnya kita rasa happy, dada terbuka, rasa lapang dada dengan satu perkara. Ada benda yang berlaku keliling kita tak redha, tapi tak ada sampai tahap kita nak marah dia. Ada tak berlaku benda tersebut? Banyak. Kadang-kadang kita tak redha dalam kelas main handphone, tapi tak marah pun orang tu. Tak murka. Saya tak redha main handphone, tapi saya kata, abang kau keluar daripada kelas. Tak, saya tak redha, hati tak redha, tapi tak marah. Nampak? Kat sini marah dengan tak redha tak sama. Ini makhluk Allah Ta'ala lagilah berbeza. Ada setengah orang dia tak redha dan dia marah. Ada setengah orang mungkin tak redha tapi dia tak marah. Nampak beza tak? Jadi macam mana kau boleh samakan marah dengan tak redha? Ya, mungkin dalam kemarahan itu ada unsur tidak redha, tapi bukanlah semua yang tak redha tu ada padanya marah. Habis cerita. Faham ke tak ni pagi-pagi ni? Adalah sahur sikit. Jadi kat sini Ahli Sunnah menetapkan sifat marah bagi Allah yang tak sama dengan makhluk yang sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak ada sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali wajib mengikuti keduanya dalam masalah tersebut dan menetapkannya dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah, tanpa tamthil, tanpa menyerupakan. Jangan samakan kemarahan Allah dengan kemarahan makhluk. Tanpa ta'til, tanpa kita menolak sifat marah tadi sebagaimana disebutkan. Inilah perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan para tabi'in, sahabat tabi'in dan kelompok yang setelahnya, dari kelompok yang selamat di antara 73 kelompok. Perpecahan dan perselisihan ini hanya terjadi di akhir abad yang ke-3. Sebelum tu semua para sahabat tabi'in beriman dengan Allah Ta'ala ni boleh marah. Datang puak-puak yang lain ni datang, setelah Islam tersebar, maka mereka mempertikaikan berkenaan dengan Allah Ta'ala boleh marah ni. Okey. Hanya Allah Ta'ala saja tempatlah kami mohon pertolongan. Wa akhbathah, dan paling jahat. Ia menunjukkan bahawa gelar tersebut adalah keji di sisi Allah. Maka patutlah ia menyandang sebutan-sebutan rendah dan buruk itu, kerana ia merasa dirinya besar dan orang-orang yang mengagungkannya dengan kalimah-kalimah yang agung, yang merupakan pengagungan yang berlebihan. Bila kita agungkan dia lebih-lebih, dia bukan jadi lebih mulia, jadi lebih hina di sisi Allah. Kita kena faham. Dengan mengagungkan diri dan menyuruh manusia untuk mengagungkannya dengan sesuatu yang bukan haknya, maka Allah akan merendahkannya pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW kata, siapa yang memakaikan pakaian, siapa yang memakai pakaian kehina, siapa meninggalkan pakaian kemasyhuran pada manusia, maka Allah Ta'ala, kerana tawadhu'an lillah, tawadhu' pada Allah, Allah Ta'ala akan memakai pakaian kemuliaan di akhirat kelak.
Adapun siapa yang pakai pakaian takabburan dekat muka bumi, Allah Ta'ala akan pakai dengan pakaian yang kehinaan di akhirat kelak. Itu pakaian, apatah lagi gelaran-gelaran, sama dah juga. Dia pakai gelaran-gelaran yang hebat di dunia ini sebagai takabburan, takabbur di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan hina dengan akhirat kelak. Ini perhatian kepada orang yang ada pangkat, sama ada ustaz, doktor, datuk, Tan Sri dan seumpama dengannya. Sebut nama tak boleh. Kalau salah sebut nama dah marah. Salah eja nama, keluar daripada majlis tersebut. Kesombongan. Nama tak sebut datuk. Dia tak tahu dapat datuk, baru dapat datuk bulan lepas. Baru je dapat. Panggil lah Puan, kata, panggil Puan, datuk. Ni takabburan. Kalau takabbur kepada Allah, tujuan dia untuk merendah-rendahkan orang lain dengan panggilan tersebut. Maka ini Allah Ta'ala akan hina di akhirat kelak. Sebab al-kibriya urida, Allah Ta'ala kata, kesombongan itu pakaianku. Maka siapa yang makan dengan pakaianku, maka layaklah bagi dia kehinaan daripada Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi. Wa qawlu akhna' yakni awda', itu paling rendah. Akhna' yakni awda', paling rendah. Dengan disebutkan dua sifat ini, berarti orang itu hina dan dibenci di sisi Allah. Hadis tersebut menunjukkan larangan untuk berbuat sombong. Termasuk juga hadis ini bukan sekadar gelaran tadi, ialah larangan untuk berbuat sombong, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud daripada Abi Majlas, dia berkata, Muawiyah radhiyallahu an keluar menemui Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair dan Ibnu Amir. Lalu Ibnu Amir dan Ibnu Zubair duduk. Kemudian Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, duduklah kerana aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin dihormati orang-orang yang dengan berdiri, maka ia mengambil tempatnya di neraka. Masya Allah. Begitu ustaz, sekarang banyak orang berdiri. Okey, berdiri nanti kalau kita baca dalam kitab apa tu, dalam golongan selamat tu ada bincangan. Ada berdiri yang dilarang, ada berdiri yang dibenarkan. Berdiri untuk menyambut tetamu, ini boleh lah. Dia datang ni, kita berdirilah sambut dia. Tak ada masalah. Tak nak duduk, tak tahu datang. Masuklah. Boleh. Kita akan bangun, masuk. Itu maksudnya bangun untuk menyambut tetamu. Macam kata Syekh sudah datang, kita gembira, datang nak jumpa dia, kita berdiri, salam lah. Tapi ada pun ada masuk, kita semua berdiri. Berdiri semua, bagi tanda pengagungan. Ini yang dilarang. Itu Nabi SAW larang, innakum tatafa'aluna mithlu al-faris wal-rum. Bila Nabi SAW duduk kan, orang semua berdiri belakang, kamu semua buat macam orang Farsi dan orang Rom. Semua berdiri, dia duduk. Maka ini dia larang. Bangun untuk mentakzimkan tak dibenarkan. Hatta walaupun para ulama sekalipun. Selamat pagi cikgu kan. Allahu a'lam bissawab. Dia tak buat macam tu. Haram. Ya. Waktu masa saya mengaji, masa kalau kita mengaji kat negeri-negeri Arab Saudi apa semua, mana ada syekh datang semua kena pergi. Semua duduk hormat. Mahkamah kan, bangun sebagai tanda hormat kepada mahkamah. Nah, buat macam mana? Kau tak bangun boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kan? Mesti nak masuk mahkamah tu kena buat macam ni kan? Tak? Tak? Bila masuk je semua boleh duduk. Kan mahkamah kan? Tak payah buat, masuk duduk je. Al-ihna haram. Al-ihna haram fil Islam. Saya sebut dalam kuliah ni ke, yang dengan Syekh Abdullah Aqil, Salih Al-Aqil. Syekh Salih Al-Aqil sekarang masih mengajar dekat ni, Ustaz saya beri semua kenal. Masih sempat kita daurah sikit-sikit kitab-kitab dengan dia dulu. Bila kita salam dengan dia, kita tanya, Assalamualaikum Syekh. Orang Melayu kan suka macam tu. Assalamualaikum Ustaz, kan? Kita pun ikutlah panggil macam tu orang Melayu.
Assalamualaikum Syekh, kata. Kifhaluki Syekh, kata. Apa hal inhina ni kata? Ma hadha inhina kata. Apa benda kau tunduk dia apa? Ya Syekh, ihtiraman lak, sebagai penghormatan kepada engkau. Wa anta syekh wa ana talib saghir, masya-Allah. Jikna min ba'id, apa semua untuk belajar bahasa Arab, untuk engkau belajar agama. Al-hina la yajuz, kata. Tunduk-tunduk saja tak dibenarkan dalam Islam. Tunduk-tunduk hanya dibenarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tu dia bawa dalil apa semua, tu kata okey. Baik, saya minta maaf Syekh. Dah terbiasa kan? Dah terbiasa minta maaf Syekh. Kata aku baru cakap kau tadi. Apa dia tu? Tegak. Terus saya pun rasa macam tak berhati kat tu, mana tahu Syekh ni ekstrim ke apa. Kan saya buka website. Saya buka Islam Web, saya buka Islam Q&A, buka. Memang ada. Al-Hina yang diharamkan. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Uthaymin melarang benda tersebut. Cium tangan tak lah. Kalau tunduk untuk cium tangan tak masalah. Bukan tunduk untuk tunduk, untuk cium tangan. Sebab tu kalau tengok setengah budaya bagus, dia cium tu dia cium balik. Orang Yaman ni budaya tu bagus. Kalau dia tunduk, Syekh tu macam tangan dia macam ni kan. Dia cium keluar, dia cium dalam. Tak cium tangan Syekh, tangan guru tidak ada masalah. Sebagai tanda penghormatan tak apa. Bukan tanda nak ambil berkat tabaruk, bukan. Cium tak ada masalah. Cium ialah tak ada masalah. Cium Syekh memang tak ada masalah. Cium tangan ke, cium bahu ke, cium dahi ke, cium kepala ke, boleh. Boleh. Tapi jangan belak depan cium saya. Tak minat okay. Salah habis cukup. Orang Jepun nak ikut. Kalau dah belajar orang Jepun dah masuk Islam, tak usah buat lah. Jangan buat lah. Macam Melayu juga, berlalu sampai tunduk-tunduk. Tak payah, sampai lalu cukup lah, lalu lah. Kenapa nak? Macam rokok tunduk je. Adat mentangkan dengan nas, tolak adat tersebut. Berlalu mak. Masa saya tak belajar tu, tu kita bawa mak ayah kita kan. Ayah tu berlalu, kita tunduk macam tu. Bila ngaji, tegak. Bila kata, macam ni tegak je depan orang tua. Tapi cakap lah tempat lalu, tapi jalan cukup lah. Tempat lalu cik, lalu, elok. Tegak je lah. Tak perlu kita nak sampai tunduk kepala kita macam tu. Ahwat. Kalau kata ada pendapat kata boleh lah, tak ada masalah, niat bukan nak menyembah apa semua. Nanti kita ahwat, lebih berjaga-jaga. Tak ada masalah ni. Nampak macam ni contohnya, orang yang dihormati, yang dengan berdiri, apa adanya hadisnya. Sama macam problem macam misalnya orang masuk, apa tu nak mulakan majlis, dikatakan datuk tu datang lah, lepas tu semua terdiri, maksudnya macam datang tu bukan tamu lah, kiranya itu menghormati jugalah. Hormati ta'zim. Sebut je lah, diumumkan kedatangan. Lalu orang yang datang, yang duduk depan tu, dia berdiri sebagai sambutan kepada dia. Semua satu dewan bangun buat apa? Kalau satu dewan bangun boleh, satu dewan semua pergi ambil jumpa dia salam. Boleh. Maksudnya kita bangun untuk bersalaman dengan dia. Macam bila pemimpin datang kan, ramai-ramai berkumpul nak pergi salam. Nak maksudnya dia kumpul tu pergi salam, bukan takziman lah, bukan berdiri sebagai menghormati macam tu. Habis tu ustaz, yang Nabi zaman Nabi dulu, yang mayat lalu, bawa hati isu pula mayat lalu tu. Itu dengan dalil nas, nak menghormati mayat tersebut untuk kematian. Orang mati kan datang tu, yang datang tu mati ke? Orang mati. Negaraku. Muhammad ni soalan ni, dia buat soalan yang susah. Dia buat soalan ke arah tu. Kalau menyanyi, berdiri-berdirilah. Kalau menyanyi tu kena berdiri. Negaraku. Menyanyi macam kita, bila kita menyanyi, tak nyanyi sampai duduk macam ni. Menyanyi nasyid ke apa, kita berdiri kan. Itu sebagai kesesuaian untuk menyanyi tadi.
Tapi kalau saya tak berdiri tanpa sebab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okay. Dari Umamah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dengan menyandarkan tongkatnya, lalu kami berdiri menyambut beliau, maka beliau berkata, janganlah kamu berdiri sebagaimana orang ajam berdiri, sebagian mereka mengagungkan sebahagian yang lain. Abang ini mana menyambut pun dia tak kasih juga. Tapi faham menyambut sini bukan yang datang nak bagi salam. Menyambut tadi berdiri untuk sebagai sambutan dia datang tadi. Okey. Berdiri menyambut beliau ni dua maksud. Adakah berdiri ketika dia masuk, atau berdiri nak bagi salam? Takkan nak duduk macam ni je salam. Mestilah kita pergi jumpa dia kan. Orang mak kita datang, kita jangan berdiri, ustaz tak kasi berdiri, duduk je. Tunggu mak mai sini salam. Kalau tak boleh berdiri. Tak betul lah tu. Yang maksud tadi lah, faham maksud saya kan? Ialah berdiri ramai-ramai ta'ziman lah, pengagungan kepada orang yang diterima. Wallahu ta'ala alam. Habislah bab ni, qadi qudhah tadi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. InsyaAllah pada minggu ni 19 dan 20 Masjid Qutubi ada buat daurah dengan kerjasama Yayasan Taklim. Daurah kitab Pembatal Keislaman, Nawaqidul Islam, Pembatal Keislaman. Hari Sabtu Ahad 8.30 sampai pukul 10 pagi. Lepas tu petang 5 sampai 7. Lepas tu kita jemput buka sekali lah. Pagi Sabtu dan Ahad 8 sampai 10, 8.30 sampai 10. Dan petang 5, pukul 5 lepas asar sampai pukul 7 di Masjid Al-Qurtubi. Yang kedua, kita juga ada Sabtu dan Ahad ni ceramah khas 19-20 ni, penanganan Wahabi dan terorisme oleh Ustaz Aziz Sobri juga pada pukul 11.30 pagi. Tajuk Wahabi dan terorisme kita akan kupas semenjak pada awal lagi tuduhan Wahabi mengatakan, Wahabi mengatakan bahawa Wahabi ni pergi lawan kerajaan Uthmaniyah, Wahabi ni pergi bunuh orang, Wahabi bunuh ibu macam Nuruddin Al-Banjari dia sebut dalam kuliah dia. Dia panggil Safah, dia panggil. Dia kata orang Wahabi ni ialah penumpah darah manusia. Jadi kita akan tengoklah faktor-faktor sejarah apa semua. Maklumat sejarah kita akan tengok balik. Kemudian hingga ke zaman sekarang ni. Dan sekarang ni bila teroris saja orang akan kaitkan dengan Salafi Jihadi, dia panggil Salafi Jihadi dan Wahabism. Dia akan tengok juga macam mana tuduhan ni berlaku, kenapa tuduhan ni berlaku, kenapa isu di sebaliknya. InsyaAllah pada Sabtu dan Ahad ni 19 dan 20 bulan. Kat sini Yayasan Taklim 11.30. Like now Facebook a lot of like Gaza, boycott, or rioting, whether you can support all things. Ya, soalan ni pasal riot ke pasal pergi boycott like masalah boycott. Pergi like berkumpul ramai-ramai orang. Okey, dua soalan lah. Satu berkumpul, satu boycott. Satu nak tanya ni, banyak sangat dia tanya ni. Yang berkumpul itu. Berkumpul kita tak buat lah. Islam tak menunjukkan tak puas hati. Zaman Nabi tak puas hati dengan Israel ke, dengan Yahudi ke, dengan musyrikin. Tak, mari kita berkumpul kat Madinah, menunjukkan tak puas hati kita kepada orang musyrikin Mekah. Ada tak? Demonstrasi against musyrikin Mekah. Maka ramai, oh musyrikin celaka, musyrikin sial, musyrikin hancur, musyrikin buat dekat Madinah tu. Ada tak? Masa zaman Nabi SAW yang buat Ra'al Zakwan dan Usaitul Jahiliyah yang pergi bunuh utusan Nabi SAW tu, tak nak yang buat. Mari kita buat demonstrasi. Demonstrasi menunjukkan tak puas hati kita kepada puak tersebut. Nabi hantar satu wakil ke mana? Muqawqis, Imam Muqawqis yang kena bunuh wakil tu. Semoga Allah Ta'ala robek-robekkan kerajaannya, Nabi kata. Ada tak Nabi kata, mari kita kumpul kat Madinah untuk kita menunjukkan tak puas hati kita. Islam menunjukkan rasa tak puas hati dengan kita buat kunut nazilah, bukan buat demonstrasi. Tiap-tiap sembahyang buat kunut nazilah, kita buat. Setiap kali kunut nazilah kita akan doakan kemusnahan bagi Yahudi. Itu cara orang Islam tunjukkan tak puas hati. Bukannya buat demonstrasi kat jalanan dan tidak ada faedah padanya, la khaira fi. Nak tunjukkan siapa? Kita tunjukkan pada kunut nazilah.
Itu saya pun tak setuju. Okey, demonstrasi tersebut. Yang kedua, boikot. Boikot bila pemerintah kata mari kita boikot sama-sama. Apa kita boikot? Pada ada masalah awam. Kalau pemerintah kata mari kita boikot, mari kita boikot. Jadi kalau pemerintah kata tak boikot, takut nanti benda tersebut memberi kesan buruk pada kita balik, kerajaan kita balik, negara kita balik. Waktu kalau kerajaan isytiharkan, mufti-mufti isytiharkan, ulil amri di kalangan mufti juga pemerintah yang kata kita kena boikot, maka kita boikot. Sama juga macam Qunut Nazilah, mufti yang kena isytiharkan, kerajaan isytiharkan. Sebab apa? Takut nanti kalau kita buat ini, buat ni tak buat, nanti orang kata tengok tu, tempat tu tak buat, tengok dia tak kasih sayang kepada orang Palestin. Orang kata tak dia buat, tengok dia ni tak ikut pemerintahan. Nampak akhirnya kita nak pasal Palestin, kita pula kat sini bergaduh. Tapi boleh tak buat Qunut Nazilah? Seorang-seorang boleh, kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Seorang-seorang tak diangkatkan suara. Kalau kata semain zuhur kan, tidak lagi semain zuhur, masing-masing buatlah. Tapi secara jama'atan, ramai-ramai dengan dalam masjid berjemaah, maka perlu mendapat kebenaran mufti. Maksudnya mesti buat sama-sama. Sebab tu kita mendesak pada para mufti semua buat. Dia buat tapi hari Jumaat tu dia buat. Lepas tu pula, lepas tu buat solat hajat. Qunut Nazilah dan solat hajat bercampur, al-haq wal batil. Tak, maksudnya buat Qunut Nazilah tu dah power dah, apa perlu solat hajat lagi? Qunut Nazilah tu dah hebat dah tu. Buat pada setiap waktu. Jangan satu-satunya kita ni semangat kita tak kena bom, Qunut Nazilah. Tak kena bom, reda sikit hari ni, tak Qunut Nazilah dah. Besok kena bom lagi, Qunut Nazilah lagi. Bukan macam tu. Nabi SAW 3 bulan berdoa untuk Al-Zakwan dan Usaitul Jahiliyah. 3 bulan sampai Nabi wafat. 3 bulan berturut-turut Nabi berdoa Qunut Nazilah. Betul kita buat Qunut Nazilah. Qunut Nazilah memang ada doa saya, atau kita boleh buat Qunut Nazilah ada lafaz yang Nabi buat, tapi kita juga boleh buat lafaz kita sendiri dalam bahasa Arab. Kalau tak boleh berbahasa Arab, dalam hati, dalam hati Melayu je cukup. Boleh doa kemusnahan ni, doa kemusnahan Israel, mula kemusnahan tentera Sahiyuniyah, apa semua ni, Zionis dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah Allah. Boleh kita buat masa sembahyang subuh? Boleh, baik sembahyang subuh lah asalnya Qunut Nazilah. Qunut subuh lah asalnya Qunut Nazilah. Tapi tak apalah kalau kamu kata boleh juga dalam Qunut subuh tu kita selitkan doa untuk menghancurkan Israel. Boleh? Sama pemerintah kata suruh berhenti lah. Tak apa. Tak apa. Untuk menghancurkan yang kejahatan ni. Boleh. Selagi pemerintah kata stop, dah jangan buat lagi dah. Disunnahkan buat macam tu. Okey, wallahu ta'ala alam. Soalan lagi. Siapa nak bersurai boleh bersurai. tawasul tadi yang Okey, tawasul. Okey. Kalau kita jumpa imam dekat kampung kita anggap dia doa untuk anak kita. Oh, itu boleh. Yang kita kata tawasul yang dibenarkan, ada tawasul yang dibenarkan, ada tawasul yang tak dibenarkan. Tawasul yang dibenarkan adalah tawasul dengan nama-nama Allah, tawasul dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawasul dengan amalan soleh, tawasul dengan orang yang hidup. Tolong doakan. Tolong kita buat, bila kita buat dalam Facebook, tuan kawan sekalian, anak saya masuk hospital hari ni, tolong doakan. Boleh. Tawasul dah juga tu. Yang kita larang tu dah tawasul yang syirik. Jadi tawasul pada yang orang dah mati. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.